Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 我们在听神的话语之前，我们一起低头来祷告。 Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. 神啊，在这时刻，我们要来听你的话语。 Kiranya Engkau yang memakai kedua hamba-Mu di dalam pemberitaan firman, 求你使用你的两位仆人来传讲你的话语。 dan Tuhan juga yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. 也上帝来以你的大能来触摸我们，恩膏我们， Sehingga kami boleh diberikan pengertian untuk memahami firman Tuhan. 使我们可以明白你所说的话语。 Terpujilah nama-Mu ya Bapa. 赞美神的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告，阿门。 Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹们，今天晚上好。 Dari sekian banyak anggota tubuh di dalam anggota tubuh kita, mana anggota tubuh kita yang menurut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian itu merupakan satu anggota tubuh yang paling penting? 从我们身体上的每个器官部分，弟兄姐妹们觉得哪一个器官是最重要的？ Kira-kira apa? 大概是什么？ Nah, mungkin anggota tubuh yang cukup penting dan signifikan dari anggota tubuh kita itu adalah salah satunya mata. 可能从我们身体部分当中，我们觉得比较重要的、更重要的是我们的眼睛。 Mata merupakan panca indera penglihatan yang paling kompleks. 眼睛成为视觉是最复杂的。 Ada begitu banyak otot, syaraf, dan bahkan kelenjar yang ada di dalam mata itu terus bekerja dalam waktu yang bersamaan setiap waktu, setiap saat. 在眼睛当中有很多肌肉、神经或者是线，它们都时时刻刻的在一起的工作。 Nah, boleh dikatakan bahwa otot mata itu merupakan salah satu otot yang terkuat di dalam tubuh manusia. 而且眼肌是可以说为身体肌肉中最强的。 Dan bahkan manusia berusaha bagaimana menangkap mata yang begitu kompleks itu dengan membandingkan teknologi kamera. 而且人类都一直的在想办法，怎样使我们的眼睛可以和相机做的对比。 Namun sampai dengan hari ini tidak ada satu kamera yang paling canggih sekalipun yang menyamai dengan panca indera mata kita. 但是至今，直到现在最先进的相机也无法跟我们的眼睛相比。 Dan bahkan mata itu mempunyai daya tarik yang begitu luar biasa. 而且我们的眼睛是有多么大的魅力。 Saya membuka satu rahasia besar dalam hidup saya. 我要打开我生命当中的一个秘密， Mau tahu? 想知道吗？ Atau mau tahu banget gitu? 或者非常非常想知道？ Nah, saya tuh cinta sama semua itu karena matanya. 我很爱师母，是因为她的眼睛， Dari mata turun ke hati gitu. 从眼睛到心里。 Ya, puji Tuhan. 感谢 Kita 上 boleh 帝， diberkati oleh Tuhan ya. 我们也可以被上帝祝福。 Nah, apa jadinya jikalau mata kita mengalami sebuah gangguan? 那么，如果我们的眼睛产生障碍，会发生什么呢？ Yakin kita tentu pasti akan merasa tidak nyaman yang sangat luar biasa. 我们肯定会感到非常的不舒服。 Nah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada tema yang akan kita bersama-sama baca, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 41 mengenai seorang buta yang sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 今天我们要思想一段在约翰福音第9章第1到41节的经文，就是关于生来瞎眼被耶稣医治的那个人。 Nah, saya tidak akan membaca ke semua pasal ini di dalam perikop ini, tetapi saya akan membaca beberapa bagian saja. 我不会把这个整段经文都读完，但是我会读一些重要的经文。 Karena fokus kita itu hanya pada si yang buta ini. 因为我们要集中在这个瞎子。 Mari kita menyimak di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 我们要再看第1节到第7节。 Dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 5 sampai 7 dalam bahasa Mandarin.
就用印尼语来读第1节到第4节，然后第5到第7节，我们一起用中文来读。 Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." 第5节，我在世上的时候是世上的光。耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西洛亚池子里去洗。” Nah, di dalam pandangan umum orang-orang Yahudi pada masa itu, 在那时候犹太人的观点中， nah jika seseorang itu mengalami sakit atau cacat pada tubuhnya, 若有一个人在他身上有疾病或者残疾， maka itu dapat diartikan sebagai bentuk hukuman daripada Allah. 那可以被认为上帝对他的惩罚。 Atau seseorang yang mengalami sebuah sakit penyakit, 或者一个人他身上有一个疾病生病了， maka pada masa itu orang-orang akan berasumsi bahwa ia telah dihukum oleh Allah. 那么那时候人们会认为他在被神惩罚。 Dan kita bisa melihat apa yang terjadi pada Ayub, 我们可以看到发生在约伯的身上， di mana sahabat-sahabatnya meminta Ayub untuk bertobat. 约伯的朋友叫约伯悔改， Ayub pasti berdosa sehingga dia dihukum oleh Allah. 约伯一定是在犯罪，所以上帝正在惩罚他。 Nah, walaupun demikian, Allah kita adalah Allah yang tetap memperhatikan orang-orang yang mengalami cacat di dalam tubuhnya. 虽然如此，我们的上帝依然的在看顾那些有残疾的人。 Misalnya di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-14. 比如在利未记19章14节， Di situ dikatakan bahwa jangan mengutuki orang tuli dan jangan menaruh batu sandungan di depan orang buta. Hendaklah kamu hormat dan takut kepadaku sebab aku Tuhan Allahmu. 不可咒骂聋子，也不可将绊脚石放在瞎子面前，只要敬畏你的神，我是耶和华。 Nah, di dalam Yohanes pasal 9 yang tadi kita baca bersama-sama, 那么在约翰福音第9章，刚刚我们一起读的， maka ini adalah sebuah kisah yang sebenarnya Tuhan Yesus seringkali melakukan mujizat penyembuhan untuk orang yang buta. 其实这一个故事呢，耶稣经常在医治瞎子。 Nah, kita bisa melihat misalnya Yesus menyembuhkan orang buta dari berbagai macam kisah yang ada di dalam Injil-Injil, baik itu Matius, Markus, dan Lukas. 我们可以看到耶稣在别的福音书，在马可、马太福音或者路加福音中有很多正在医治瞎子。 Tetapi di dalam pasal yang ke-9 Yohanes ini adalah satu kejadian yang sangat berbeda sedikit. 但是在约翰福音第9章的这一个故事呢，跟其他的有一些不同。 Di dalam bagian ini tidak tercatat di dalam Injil-Injil yang lain. 这在第9章呢，在其他的福音书没有被记载。 Nah, ketika pasal 9 ini, ketika Yohanes menulisnya, 当约翰记载这第9章的时候， dapat dikatakan bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, 可以说神在这生来就瞎子的身上行神迹的时候， merupakan tanda yang ke-6. 是第6个的记号。 Di sini Yohanes sebagai penulis Injil, dia mau menekankan bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. 在这第9章，约翰想强调耶稣基督是世界的光。 Yesus sudah menunjukkan dirinya di dalam pasal yang ke-8 bahwa dia adalah terang dunia itu. 耶稣也在第8章已经展现了他是世界的光。 Ketika masuk di dalam pasal yang ke-9, 在进入第9章的时候， maka di situ dikisahkan bahwa Yesus menjumpai orang yang buta sejak lahirnya. 在那记载耶稣遇见生来就瞎眼的人。 Namun apa yang terjadi pada murid-murid? 那么他们门徒当中发生了什么呢？ Maka murid-murid memperdebatkan apa yang terjadi pada si orang buta ini. 那些门徒正在争论
这些发瞎子的问题。 Ada satu perdebatan teologis yang begitu mendalam daripada murid-murid. 有一些非常深的神学上的讨论。 Mereka memperdebatkan kenapa orang ini buta sejak lahirnya. 他们争论为什么那个人会生来就眼瞎了， Siapa yang harus bertanggung jawab? 谁应该负责任？ Orang ini sendiri atau orang tuanya? 他自己或者是他的父母亲呢？ Sehingga di dalam bagian ini kita dapat memahami apa yang diperdebatkan oleh murid-muridnya. 所以在这一段，我们可以了解为什么他们可以争论这件问题。 Karena kebutaan di dalam konteks Alkitab yang bisa kita buka secara keseluruhan, 因为在圣经里，我们可以看到瞎眼的这个观点。 mereka mempunyai konsep bahwa ketika seseorang itu mengalami buta, apalagi sejak lahir, 我们可以看到，他们如果一个人生来就瞎眼的话， mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk hukuman daripada Tuhan. 他们认为这是上帝正在惩罚他们。 Atau bahkan mungkin mereka memperdebatkan bahwa mungkin dia adalah orang yang lemah, yang tidak berdaya. 或者他们可以争论说，他是一个软弱无奈的人。 Dan kebutaan itu juga menjadi sebuah penghalang bagi seseorang, khususnya orang yang lahir di keluarga imam. Maka orang yang lahir dalam keadaan buta, dia tidak bisa melayani. 那么，如果眼瞎的人出生在祭司家庭中呢，他们就是成为他们服侍的阻碍。 Dan gambaran seorang yang buta itu juga menunjukkan tentang ketidakmampuan orang tersebut untuk mengenal kebenaran. 而且瞎子也可以说成他个人没有能力认识真理。 Sehingga ketika seseorang itu mengalami kebutaan secara fisik, 所以那个人如果他的体质眼睛瞎了的话， bisa jadi itu karena memang itu adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada dirinya. 所以可以说成上帝正在惩罚他。 Maka di dalam bagian konteks Yohanes pasal yang ke-9 ini, 所以在第9章的这一个观点里， maka Tuhan Yesus mau memberikan satu penegasan yang sangat jelas. 所以耶稣已经强调了一点。 Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. 耶稣说，不是他，也不是他的父母。 Tetapi yang paling penting adalah untuk pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 但最重要的是，在他身上要显出神的作为来。 Jikalau kita berada di dalam posisi si orang buta ini, 如果我们站在这瞎子的位置上， tentu ini adalah satu posisi yang sangat tidak nyaman sekali. 当然是一个非常不舒服的。 Di sini saya mencoba untuk menjabarkan 3 kesulitan daripada orang buta ini. 在这里，我是看正在说出这瞎子的3个挣扎。 Yang pertama, dia itu terlahir cacat sejak lahirnya. 第一，他是生来就残疾了。 Dengan pergumulan ini mungkin dia adalah orang yang dianggap sebagai anak pembawa sial. 有可能他生活当中被认为他带倒霉的人， Karena dia cacat sejak lahirnya, mungkin dia mempermalukan nama baik daripada keluarganya. 因为生来就残疾，很有可能他也羞辱了家人的名 Ini 声。 kondisi yang sangat tidak nyaman dan tidak enak bagi seorang buta 这 ini. 是一个多么不舒服的环境。 Bagian yang kedua, dia adalah orang yang dikucilkan dari keluarganya. 第二，可能他就是被家人排斥。 Nah, saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca secara utuh di dalam pasal yang ke-9 ini. 我希望弟兄姐妹们可以把整个这第9章可以读完。 Dia dikucilkan dari keluarganya. 他被家人排斥， Dan bisa jadi dia dianggap sebagai anak yang tidak berguna. 有可能他被认为没有用的孩子， Sebagai anak yang mungkin saja menyusahkan kehidupan keluarga. 或者给家人带来困扰的孩子。 Dan yang bagian yang ketiga, 第三的可能， dia terbuang dari lingkungan sosialnya. 他被社会排斥了， Dia tidak punya sahabat 他没有朋友， dan hidupnya sebagai pengemis. 而且他生活也做讨 Tidak 饭， ada anggota keluarganya membantu dia menopang hidupnya. 没有一个家人来帮助他的生活。 Dia menjadi pengemis di bait Allah. 他在会堂前做讨饭，
Sungguh satu kondisi yang sangat mengenaskan bagi orang buta ini. 是多么悲惨的一个环境。 Tetapi ketika orang buta ini dijumpai oleh Tuhan Yesus, 但是当这个瞎子被耶稣医治的时候， Yesus ingin menyatakan bahwa pekerjaan Allah itu harus terjadi di dalam dirinya. 耶稣说神的作为要显在他的身上。 Maka di sini orang buta ini dia Sorry. mempunyai pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. 所以当这瞎子遇见耶稣的时候，他经历了一个非常美好的经历。 Setidaknya ada 3 pengalaman dan pengakuan iman daripada orang buta ini. 至少有三个经历和他信心的宣告。 Yang pertama, dia mendapatkan pemulihan fisik dan rohani. 第一，他得到了身体和属灵上的医治。 Yesus menyembuhkan orang buta ini dengan cara yang sangat tidak lazim. 耶稣用这不寻常的方法来医治这瞎子， Yaitu Tuhan Yesus membuang ludah dan mengolahnya di tanah. 然后就是耶稣吐唾沫，然后和泥混在一起。 Bagi orang Yahudi, ludah dan darah itu dianggap najis. 对犹太人来说，唾沫和血是不洁净的。 Dan pada waktu itu, ketika Yesus menyembuhkan orang buta ini, dilakukan pada hari Sabat. 而且那时候，当耶稣医治这瞎子的时候，是在安息日。 Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, membuang ludah itu adalah sebuah pelanggaran, apalagi meludahnya di tanah. 对犹太人的习俗来说，吐唾沫是个那么不洁净的， Karena dianggap mereka bekerja untuk mengelola tanah. 因为他们被认为他们正在工作，在混合土泥。 Tetapi Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim ini untuk menunjukkan bahwa Allah mempunyai kuasa yang besar. 但耶稣以这不寻常的方式来彰显上帝的大能。 Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menggambarkan sebuah simbol penciptaan kembali. 耶稣所做的都是成为重新创造的象征。 Bahwa orang yang buta sejak lahir itu perlu dipulihkan, dibaharui. 这生来的瞎子需要被医治， Sehingga dia mengalami sebuah kesembuhan. 所以他经历了医治。 Yesus mau menunjukkan kepada orang buta ini bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. 耶稣也要，这些也是彰显了耶稣是世界的光， Yang membawa orang yang berada di dalam kegelapan itu kepada terangnya. 把在黑暗中的人带入耶稣的光明。 Sehingga pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dan di dalam orang buta ini. 使神的作为必须在他的身上显出来。 Nah, setelah orang buta ini mendapatkan pemulihan secara fisik dan juga rohaninya, imannya, 这瞎子被他的身体和属灵上得到医治之后， maka orang buta ini tidak hanya berdiam diri. 那这瞎子也不是这样就过了。 Di dalam bagian yang berikut, di dalam bagian yang kedua, dia memproklamirkan imannya kepada banyak orang. 在他的第二段，他对众人宣告他的信心。 Orang buta ini dia tidak menyembunyikan tentang identitasnya siapa dia. 这瞎子不掩盖他自己的身份。 Ketika orang melihat dia yang telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, 当众人看到他已经被耶稣医治的时候， begitu banyak orang yang meragukan bahwa dia ini telah disembuhkan oleh Tuhan 有 Yesus. 很多人怀疑他已经被耶稣医治了。 Tetapi akhirnya dia membuka mulutnya dan mengatakan kepada banyak orang. 但结果他开口了，他承认他是他。 Di dalam ayat yang ke-9 dia mengatakan, benar, akulah itu. 那在第9节他就说是我。 Dia tidak peduli orang meragukan tentang dirinya. 他不管其他人怀疑他。 Dan ini menunjukkan tentang imannya yang makin lama makin teguh kepada Tuhan Yesus. 这可以显现他对耶稣的信心越来越坚固。 Sekalipun dia belum kenal betul siapa Yesus dengan sesungguhnya. 虽然他还没真正的去认识耶稣，
Tetapi ada proses iman yang terjadi pada diri orang si buta ini. 但是在这瞎子的信心上有成长的过程。 Orang buta ini awalnya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, 这瞎子如果我们在第10节看的话， ketika pemimpin-pemimpin Yahudi itu menanyakan siapa yang menyembuhkan kamu, 当那些犹太人领袖问他谁医治了你的眼睛， orang buta itu pertama kali dia menyebutkan orang itu yang disebut Yesus. 那个瞎子就说，就有一个人名叫耶稣。 Lalu ditanya lagi untuk kedua kalinya. 然后他第2次的再被问， Maka si orang buta ini dia semakin yakin. 那么 Walaupun dia masih agak ragu. 这瞎子也更加的坚定。 Dan dia mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi. 他说他是个先知。 Dan ketika pengalaman-pengalaman daripada apa yang dia proklamirkan tentang imannya, siapa yang menyembuhkan dia, yaitu adalah Yesus Kristus. 当他宣告谁是在医治他的，那就是耶稣基督。 Sekalipun dia harus diusir dari tengah-tengah lingkungannya. 虽然他会被赶出， Dan ketika Yesus bertemu dengan dia dan menyapa dia, 当耶稣遇见他的时候， Tuhan Yesus menanyakan, apakah engkau percaya kepada anak manusia? 耶稣问他：“你是否相信人子？” Dia mengatakan, aku percaya Tuhan. 他说：“主啊，我信。” Dan dia menyembah kepada Yesus. 然后他敬拜耶稣。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， orang buta ini telah diberikan penglihatan oleh Tuhan Yesus. 这瞎子耶稣已经赐给他视觉， Dia tidak berdiam diri. 他不只是安静的站在那， Imannya itu ditunjukkan dengan membela Yesus. 他的信心，他展现他的信心以辩护耶稣。 Itu terlihat di dalam ayat 27 sampai ayat yang ke-33. 那可以在27到33节上看到， Karena pemimpin-pemimpin Yahudi ini terus mempertanyakan siapa yang menyembuhkan dia. 因为这些犹太的领袖一直的追问他谁医治了他， Sehingga akhirnya orang buta ini justru meledek orang pemimpin-pemimpin Yahudi ini. 结果换着这瞎子来嘲笑这些领袖。 Bagaimana mungkin orang yang kalau orang yang berdosa itu bisa menyembuhkan orang yang buta? 他说：“怎么可能？如果是一个罪人，可以行神迹呢？” Ini adalah sebuah proses yang tidak mudah yang dialami oleh si buta ini. 瞎子经历了一个不容易的过程。 Bisa saja orang buta ini mempunyai penyesalan ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 可以说，当他被医治后，他可以后悔。 Buat apa dia disembuhkan kalau dia diusir dari lingkungannya? 为什么他要被医治？如果结果他还是被赶出从社会处 Tetapi dia tetap memegang teguh akan imannya kepada Yesus. 但他一直的在遵守他的信心。 Sekalipun suatu proses yang tidak mudah, 虽然是一个多么不容易的过程， dia mau dipakai oleh Tuhan. 他要被上帝使用。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 在主内弟兄姐妹， seorang teolog yang sangat terkenal di abad 20 yaitu Francis Schaeffer. 有一个非常出名的20世纪神学家， Dia adalah seorang teolog yang sangat berpengaruh bagi kekristenan. 他给基督教带来很大的影响。 Di dalam penginjilan, di dalam pelatihan-pelatihan, dan bahkan dia menulis banyak buku. 在宣教中、培训中，他也写了很多书。 Namun di masa-masa hidupnya, 但是在他的生活当中， dia pernah bergumul dengan keras tentang imannya. 他对他的信心有过很大的挣扎。 Dia mengatakan bahwa saya menghadapi krisis spiritual dalam hidup saya sendiri. 他说，在他的自己的生命当中，他经历了属灵上的危机。 Saya memberitahu Edith, yaitu istrinya, bahwa demi kejujuran saya harus kembali kepada agnostisisme. 他告诉他的妻子 Edith， 为了诚实，我必须回到我的不可知论。 Francis Schaeffer dia meragukan tentang imannya kepada Kristus. 他怀疑了他对基督的信心。 Dia
Dia mengatakan sekali lagi bahwa saya harus memikirkan kembali alasan saya menjadi seorang Kristen. 他说：“我要再思考我成为基督徒的理由。” Nah, tentu ini adalah satu pergumulan yang sangat berat bagi seorang istri 当然对 daripada Edith， Francis Schaeffer. 虽然对 Edith 一个妻子来说，这也是一个很重大的挣扎。 Sang istri dia juga menceritakan bahwa pada masa itu adalah masa-masa yang sangat berat. Berbulan-bulan dia bergumul dan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. 他的妻子说，在那时刻，他也非常的挣扎，他也只能的祷告。 Yang dia lakukan lebih banyak berdoa daripada berbicara dengan Schaeffer. 他比跟 Schaeffer 说话的时间，更多时间是在祷告。 Nah, Tuhan mempertemukan Schaeffer dengan begitu banyak orang-orang yang menolong dia. 上帝让 Schaeffer 遇见了那些可以帮助他的人， Nah, salah satunya dia bertemu dengan Dr. Lloyd Jones 其中一个他遇见了 Dr. Lloyd Jones， dan dia disadarkan kembali. 而且他被觉悟， Dia kembali kepada imannya yang semula. 他回到了他起初的信心。 Apa yang membuat dia bisa kembali kepada imannya kepada Kristus? 什么可以使他回到基督的信心呢？ Dia mengatakan bahwa realitas rohani yang sejati itu berasal dari hati yang ditata ulang. 他说，真实的属灵来自被改造的心， Hati yang diubah dengan merenungkan kasih karunia Kristus dalam Injil melalui pertumbuhan berkelanjutan di dalam pertobatan dan iman. 被改造的心是以思想基督在福音的慈爱，通过悔改、信心连续的成长。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita adalah orang-orang yang telah dibutakan pada zaman ini? 弟兄姐妹们，我们是不是在这世代已经被蒙蔽的人呢？ Mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling mengenal Tuhan. 我们可能认为我们是最了解、最理解上帝的人， Tetapi apakah kita sungguh-sungguh bisa kembali merenungkan kasih karunia Kristus yang begitu luar biasa 那么 dalam 我 hidup 们 kita? 能不能再思想神对我们的慈爱？ Nah, ketika orang buta ini telah mengalami pemulihan oleh Tuhan, 当这瞎子被医治过后， dia memproklamirkan imannya kepada banyak orang. 他对众人宣告他的信心。 Maka bagian yang ketiga, sang orang buta ini menjadi murid yang siap diutus oleh Yesus. 那么第三点，这瞎子成为预备被差遣的门徒。 Orang buta ini tidak pernah kecewa kepada Yesus sekalipun dia harus diusir dari lingkungannya. 这瞎子对耶稣没有失望过，虽然他要被赶出会堂， Dia dilarang masuk untuk kembali ke bait Allah. 他被禁止进入会堂。 Dan orang buta ini sesungguhnya dia tidak berharap untuk menjadi orang yang populer setelah disembuhkan oleh 其 Tuhan 实 Yesus. 这瞎子也不指望被医治过后他会出名。 Fokus daripada orang buta ini, dia hanya mau percaya kepada Yesus dan menyembah dia. 他只集中在信耶稣和敬拜耶稣。 Dia siap untuk menjadi muridnya dan siap untuk diutus oleh Tuhan. 他预备好成为他的门徒，并被差遣。 Nah, persis seperti apa yang dikatakan oleh seorang teolog yang sudah almarhum beberapa waktu yang lalu, Tim Keller. 就像一个神学家 Tim Keller 所说的一段话， Dia mengatakan begini, 他这么的说： saya tidak pernah berharap semangat saya itu bagi Kristus akan membuat saya populer atau terkenal. 我没指望过我在基督里的激情可以使我出名或富裕， Ataupun itu membuat saya menjadi orang yang kaya karena semangat saya bagi Kristus. 或者我的激情会把我成为一个富裕的人。 Saya ingin setia kepada Tuhan dan taat pada firman-Nya kemanapun Ia memimpin. 我只想对神忠实，并遵守他的道，无论他引导我到哪里去。 Saya ingin membagikan iman saya tanpa syarat. 我想无条件的分享我的信心。 Bahkan di antara orang banyak yang saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. 甚至对那些在敌对的众人中， Orang buta ini tidak mencari popularitas. 这瞎子他没有找名誉，
Dia berani memproklamirkan imannya kepada banyak orang. 他勇敢地对众人宣告他的信心。 Sekalipun dia harus diusir dari lingkungannya, 虽然他要被赶出会堂， dia mau menyatakan akan imannya itu tanpa syarat. 他要无条件地宣告他的信心。 Ini adalah sebuah iman yang terus berada di dalam proses. 这是一种一直在过程当中的信心。 Saya menuliskan bagian ini di dalam renungan saya, dalam khotbah saya pada malam hari ini dengan satu tulisan ini. 我在我今天分享的话语里写了这一段话。 Iman seorang murid yang sejati itu harus menuju pada pertumbuhan yang semakin dalam akan pengenalan akan Kristus. 一个真实门徒的信心，必须往更深的层次去成长，认识基督。 Nah, di dalam pertumbuhan tersebut harus menundukkan diri di dalam sebuah proses, bukan protes. 在成长过程当中，必须顺服进入的一个过程，不是去反抗。 Dosa melahirkan kebutaan spiritual. 罪使我们属灵上 Jika kita mengakui akan kebutaan kita, 如果我们承认我们的眼瞎， maka Yesus akan memberikan penglihatan itu kepada kita. 那么耶稣会赐给我们视觉。 Tetapi sebaliknya jika kita berpikir bahwa kita itu bisa melihat, 但反而如果我们觉得我们可以看得见， maka sesungguhnya kita itu tidak bisa melihat apa-apa. 那其实我们是什么都看不见的。 Karena yang kita ingin tunjukkan itu, yang kita mau tonjolkan itu adalah sebuah kesombongan rohani. 因为我们想显出的是我们属灵上的骄傲。 Orang buta itu sekarang telah melihat dan dia telah beriman kepada Tuhan Yesus. 那瞎子现在已可以看见了，而且对耶稣信了。 Inilah cara Tuhan untuk memanggil umatnya. 这是神呼召他子民的方式。 Kita mungkin tidak buta secara fisik, 可能我们肉体上不是真正的眼瞎， tapi kita mungkin buta secara rohani. 但有可能属灵上我们眼瞎了。 Hati kita hanya tertuju kepada dunia ini, 我们的心只看这世上， tetapi kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. 但我们忽略了上帝对我们的旨意。 Adakah hati kita menginginkan Allah lebih daripada apapun? 我们的有可能我们的心会对上帝要上帝比任何一切。 Karena seringkali berhala pada zaman modern ini, 很多时候在现代的时候， yaitu adalah di mana kita mengandalkan diri kita sendiri. Itulah yang menjadi berhala kita. 有时候我们依靠我们自己，那就是我们的偶像。 Kita berusaha mengejar kesuksesan, keberhasilan di dalam dunia ini. 我们一直在追求成功， Itu sangat baik. 那是很好。 Tetapi apakah kita dibutakan oleh dunia ini? 那么我们是不是被这世界蒙蔽了？ Kita mengejar, misalnya ini adalah sebuah contoh ya. 我们看这 Sertifikat 是 misalnya 一个比率，这有一个文凭。 Kita belajar sekolah yang tinggi, 我们学到很高， kita mengejar sebuah prestasi, 我们追求一个成绩， kita mengejar sekolah dari S1, S2, S3. 我们读本科、研究生，然后再读博士， Terus mencari gelar yang tinggi, Omen mencapai cita-cita kita. 一直的在追求达到我们想要的， Itu sangat baik. 那很好。 Setelah kita meraih semuanya itu, 当我们得到了它， maka di situ kita mulai membangun sebuah kehidupan untuk Nama- masa depan yang lebih baik. 我们开始建立了一个很好的未来生活。 Kita mengejar karir kita Omen- yang tinggi, 我们追求我们的事业， kita berusaha menjadi orang yang mencapai titik puncak. 我们一直的在追求达到最高峰， Terus mengejar menjadi orang yang paling hebat, yang paling nomor 1. 一直的在追求成为世界第一的人。 Setelah kita berhasil, maka di situ kita berusaha untuk membangun sebuah kehidupan yang baru. 当我们成功了，我们已经创造了一个新的生活 Kita。mulai membangun sebuah rumah mungkin, 我们可能建立了一个家， itu sangat baik sekali. 那很好， Karena kita telah bekerja keras. 因为我们已经很努力了。 Kita membeli rumah yang bagus, 我 yang 们 mewah. 买了一个很好的房子， Hasil kerja keras kita. 我们的努力，
Setelah kita mempunyai beberapa banyak properti, 当我们有了很多的房子之后， mungkin itu belum puas kita miliki. 有可能我们还没有满足， Kita mau pergi, misalnya kita mau vacation gitu ya, liburan 有可 bersama 能 dengan 我 keluarga. 们要和家人一起去旅游， Kita daripada booking beli tiket gitu ya, ya udah beli pesawat pribadi gitu ya. 比如不如我们要一直很麻烦的订机票，不如我们就去买一架飞机吧， Karena uangnya berlimpah, 因为他的钱很多， bagaimana mau menghabiskannya? 要怎么花完呢？ Ya sudahlah beli pesawat pribadi ya. 那么我们就买一架 Ya 私人飞 mirip-mirip lah 机 ya，pesawatnya ya. Gitu 我们 ya. 可以想象，那是一架飞机。 Setelah mencapai semua itu dengan segala kesuksesan, 当我们达到了我们想要的东西， apakah kita cukup puas? 我们是不是有感到满足了呢？ Apakah yang kita miliki itu bisa kita simpan selama-lamanya? 那么我们所拥有的那些，我们可以 Apa yang 一直 kita 的， miliki tadi yang kita banggakan? 是不是我们所拥有的，我们可以为他骄傲呢？ Tuhan berhak ambil nggak? Tuhan berhak ambil nggak? 上帝可以拿走吗？ Tuhan ambil sedikit ya. 耶稣，上帝拿一点， Oke, Tuhan ambil sedikit ya. 耶稣拿掉一点， Ya masih bisa lah jadi pesawat gitu ya. 还可以是一架飞机， Masih bisa jalan-jalan. 还可以去旅行。 Oke, Tuhan ambil dikit lagi ya. 然后上帝说有就再拿一点， Ya masih punya simpanan sedikit. 呀，还有一些的存续。 Kalau Tuhan sudah mengambil semuanya yang apa yang kita banggakan, yang kita miliki. 现在上帝拿走了一切我们所拥有的，我们为他骄傲的， Tidak ada lagi yang tersisa. 什么都没有了。 Kita dibutakan 我 oleh 们 dunia ini. 被这世界蒙蔽了， Apakah kita masih bisa mempunyai iman seperti orang buta ini? 我们是不是还可以拥有像这瞎子的信心呢？ Kita tetap mencari Kristus. 我们依然的在寻找基 Kita 督， tidak kehilangan Dia. 没有失去他， Kita tetap adalah anak-anak yang tidak pernah ditinggalkan. 我们依然是他的儿女。 Kita harus mempunyai iman seperti orang buta ini. 我们必须要拥有像这瞎子的信心。 Apapun boleh hilang dari Semua- milik kita, yang kita miliki. 我们所拥有的都可以失去， Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang, 但是有一件我们不可以失去的， yaitu salib Tuhan 那 Yesus. 是十字架。 Biarlah iman kita adalah iman yang belajar untuk terus bertumbuh. 我们的信心依然是要一直在成长的信心， Sehingga kita boleh terus hidup di dalam anugerah Tuhan. 使我们也可以一直生活在神的恩典里。 Mungkin dulu kita adalah orang yang buta, 有可能以前我们是个瞎子， tetapi ketika kita bersandar kepada Kristus, 当我们依靠基督的时候， maka disitulah kita akan mendapatkan pemulihan. 那么在那里我们得到了医治。 Nah, saya mau mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, 我要 amat besar anugerahnya. 我要请大家一起可以唱这首诗歌。 Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Sangat besar anugerahnya, membaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang buta disembuhkan. Ayat yang kedua. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan sahabat
berdiri bersama-sama. Mengalunkan lagu ini. Bapa di dalam surga, ini kami ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat kedalaman isi hati kami dan pikiran kami. Mungkin kami adalah orang-orang yang tidak buta secara fisik, tetapi kami mungkin dibutakan oleh dunia ini. Kami terus mengejar apa yang dunia tawarkan, sehingga kami meninggalkan Kristus. Kami mau belajar seperti orang buta ini ya Tuhan. Dia punya iman yang begitu luar biasa. Dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus. Sekalipun dia kehilangan banyak hal, tetapi dia mau percaya kepada Engkau. Oh Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini sekali lagi boleh menegur kami. Ampuni kami ya Tuhan yang buta rohani ini. Ampuni kami ya Tuhan. Bawa kami kembali selalu memandang kepada salib Kristus. Sehingga kami adalah orang-orang yang ditemukan oleh Engkau. Orang yang setia. Murid yang setia. Murid yang siap untuk diutus. Yang mau melayani Tuhan. Yang mau memproklamirkan akan iman kami kepada Kristus, kepada banyak orang, bahwa kami adalah orang-orang yang dulunya buta, tetapi kami telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, persilakan duduk.